Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Tutorial kali ini kita akan bincangkan mengenai motion along the curve. Dia basically dia melibatkan the velocity, the speed, acceleration, lepas tu position dan sebagainya kan. Jadi kita akan jumpa terms yang seperti R, V, A dan juga speed kan. So jadi maknanya kalau kita diberi R, kita diberi R iaitu position, kita nak dapatkan velocity. Kita nak dapatkan velocity V, so we need to differentiate. Kalau kita nak dapatkan acceleration iaitu A, kita akan differentiate pula yang V tu. So sebaliknya, jika kita diberi acceleration, kita nak dapatkan velocity, maka kita kena integrate. Dia terbaliklah ya. So kalau daripada R nak pergi V, kita differentiate. Kalau daripada V nak pergi R, kita integrate. Basically macam tu lah ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan ni apa? So kita lihat kat sini soalannya, we are given R, ya, kita diberi position RT seperti inilah ya, dan diberi syarat T sama dengan 1. Maknanya kita kena gantikanlah T sama dengan 1 ni di dalam setiapnya. Pada tengok soalan, dia minta velocity, lepas tu minta speed, lepas tu minta acceleration kan. So setiap ini kita akan substitutekan T equal to 1 ke dalamnya. Tengok sini ya, kita ada velocity, ada speed tau. So maknanya speed ini, kalau kita nak dapatkan speed ni apa? Speed ni adalah dia adalah magnitude bagi velocity. So as long as kita dapat velocity, maka the speed adalah magnitude dia. Please remind that ya. Okay, now pertama sekali kita cuba wakilkan RT ni seperti biasa ya, dalam bentuk vektor ya, bracket macam ni, iaitu T 1 over 2 T squared dan juga 1 over 3 T squared T cube yang ni ya. So kita biasakan macam ni supaya kita lebih mudah untuk buat kerja lah. So jadi untuk mendapatkan velocity yang ini, kita akan integrate. Macam saya sebutkan tadi lah ya, ini R, lepas tu nak dapatkan V kan. So kita akan differentiatekan RT tersebut. Jadi buat macam biasa lah. So kita akan differentiate yang ini, yang ini dan juga yang ini, setiap satu ni lah, dan akhirnya kita akan dapat jawapannya sebagai 1 T dan juga T squared. Ini mudah ya. Dan lepas kita dapat vektor ini, dah dapatkan V kat sini, maka kita akan substitutekan T equal to 1 ke dalamnya, dan akhirnya kita dapat velocity sebagai 1, 1, 1, I, J dan K. Macam ni ya. Ok, now kita pergi kepada apa lagi ni nak? Kita dah ada velocity, nak cari speed kan. Speed ini adalah magnitude of the velocity. Jadi since kita dah dapat velocity kat sini 111 ini, maka the speed is the magnitude of it. So sebab itu kita ada ini ya, dan dia end up dengan jawapan 3, set 3 yang ni ya. Okey, lepas tu yang seterusnya adalah kita nak mendapatkan acceleration. So keep in mind, acceleration ini kita akan gunakan yang mana? Akan menggunakan velocity ini. So jangan ambil yang dah masukkan nilai, kita ambil yang ada variable T tu. Velocity ni kan 1 T dan T kuasa 2 kan. So we are going to apply this, akan differentiate yang ini. So once kita dah differentiate yang ini, the velocity, maka kita akan dapat jawapannya ini. Nampak ya? Sebagai perbandingan lah, kamu tengok ini ya, yang saya gerakkan mouse ni. Yang ini 1, ini adalah velocity ya, yang ini adalah dia punya acceleration. Nampak kan? Kenapa dia kosong? Kenapa dia 1? Kenapa dia 2T? So kita hanya gunakan yang ini aja. Ya, differentiate yang ini, kita akan dapat yang ini. Then apabila kita telah dapat acceleration, maka kita substitutekan T equal to 1 ke dalam sini, maka kita akan dapat jawapan 0, 1, 2. ok, so maknanya tak ada yang tricky sangat dekat sini. So it is only a matter of differentiation.
Ini kalau nilai ya, kalau dia pergi R, dia pergi V, dia pergi A, macam tu ya. So maknanya kita kena, we need to differentiate. It depends pada function yang diberi lah. Kalau mudah, kalau susah, then kita kena cuba berikhtiar untuk dapatkannya. Tapi kalau dia sebaliknya, dia daripada acceleration nak pergi velocity, maka kita kena integrate. So just ingat benda tu lah. Okey, contoh kedua pula, similar case macam tadi juga, tengok find the velocity, find the speed, find the acceleration at a given time. So maknanya t tu telah pun diberi, iaitu pi over 2. So jadi kita dah dapat jangka lah kan, bila t tu sama dengan pi over 2, maka dia akan melibatkan trigo. Trigo kat sini kan. So jadi macam tadi, we need to differentiate. Cumanya yang kali ini jangan lupa, oleh sebab function ni dah berbeza, somehow we need to apply the product rule. Yang ini kan, nampak kan yang ni? Tengok ya, saya ambil contoh satu. Katakan kita ada RT kat sini kan, kita ungkap dia dalam bentuk vektor macam ni, ya, bracket macam ni. Dia ada I, J dan K. Yang last ni okey, yang T ni okey lah kan, kalau kita differentiatekan ini dapat satu kan. Cuma yang dua bahagian yang awal ni, di mana dia ada dua function kan, ada exponent T dengan sin T. Jadi bila kita nak differentiatekan yang ini, just be careful, we are going to apply the product rule for differentiation. Jadi kamu boleh lihat jawapannya sebagai yang berikut ya. So just hati-hati kat sini, pastikan dapat jawapan, pastikan betul. Begitu juga dengan yang ini. Okey. So dengan andaian kita dapat, maka lepas ini kita akan substitute the t value. T ni apa? T itu adalah pi over 2 yang ni yang ini. Okey, lepas tu lepas kita differentiatekan yang atas ni, kita dapat yang ini. Yang dekat bawah ni saya susun semula biar nampak cantik. So kalau tak buat macam ni pun tak apa. Okey, yang penting saya akan substitutekan nilai t tersebut. Masuk je lah, masuk semua sekali. Jadi bila saya masukkan nilai t tersebut, nampak tak kat sini, maka saya dapat jawapan yang warna pink ni. So ini adalah jawapan dia untuk velocity. Untuk speed pula, seperti biasa, daripada velocity ini kita akan dapatkan magnitude dia. Yang ni ya. Okey, so tak ada sebarang isu kat sini selain daripada kita nak gunakan product rule kat sini. Other than that, kita hanya substitutekan nilai t dan kita dapat jawapan. Untuk acceleration pula sama juga yang ni kan. Ini saya tak buat ya. Yang ni saya tak buat, kita bagi idea sahaja, di mana untuk dapatkan acceleration A kat sini, maka somehow kita kena, we need to differentiate the V. Mana V? V yang ini. V yang ini. Nampak tak yang panjang-panjang ni? Yang ni kan? Kita akan differentiatekan yang ini. Sama ada kamu nak pakai yang baris ini ataupun nak guna baris yang atas ni, tak kisah. Ikut kepada kesesuaian. Cuma sekali lagi kita bertembung dengan product rule. So dia panjang lagi lah kan, panjang sikit lah. So tapi proses dia sama. Idea macam nak buat dia adalah sama. We are going to apply the product rule. Just be careful. Dan lepas tu kita akan substitutekan dia punya nilai t tu, iaitu pi over 2, dan kita akan dapat jawapan yang ini. Please ensure ya, buat sedikit pengiraan dekat sini dan make sure kita dapat jawapan ini. Alright, ini adalah contoh nombor 2. Contoh nombor 3 pula, masih lagi berkonsepkan benda yang sama. Lain. Nombor 3 lain. Sorry. Okay, use the given information to find the position R ya, ini R, and velocity vector of the particle. So, okay, dia nak cari R, dia nak cari V. Ya, nak cari R dan juga V. Apa yang dia bagi? Dia bagi A, iaitu pecutan, acceleration. So now, bila dia bagi pecutan, kita nak dapatkan velocity, we need to integrate. Okay, we need to integrate. So
Lepas tu bila dah dapat velocity, kita nak dapatkan position iaitu r, we need again to integrate the velocity. So kita patah balik. Tadi kita differentiate kan, now kita patah ke belakang balik. Bila nak dapatkan yang asal balik, asalnya from A to V, V to R, maka kita kena integrate. Jadi dalam kes ini kita diberi syarat lah kan, kita diberi syarat, nampak tak, V0 sama dengan I, R0 sama dengan J. Ini syarat ni sebenarnya untuk kita mendapatkan, kalau kamu masih ingat lah ya, untuk mendapatkan nilai constant C. Kalau kamu tengok ke sini, kamu dah tahulah. Contoh kat sini, untuk dapatkan constant C. Yang ini pun sama juga, R0 sama dengan J ni sebenarnya kita akan gunakan dia untuk mendapatkan nilai C, nilai constant apabila kita integrate. C tu kenapa C tu wujud? C tu wujud sebab dia tidak ada selang. Ya, integration ini tidak ada selang. Therefore dia akan muncul C kat situ. Kita denotekan sebagai C1 lah. Okay. Now we are given 80 kat sini, 80 kat sini. So kita buat macam ni lah ya, senang kan? Jadi untuk dapatkan V, we need to integrate. So kita integrate lah yang ini, ya, satu persatu, dan kita dapat jawapan berikut ini. So jangan lupa kita ada C1 dekat sini. C1 ke CA ke CB ke tak kisahlah, asalkan C kat situ. Yang paling penting sekarang adalah kita kena dapatkan nilai C1 ini. Tak boleh biarkan macam tu, sebab tu kita ada equation 1 kat sini. So macam mana kita nak dapatkan C1 ini adalah we are going to using ini syarat yang diberikan, the condition that is given in the question, iaitu V kosong sama dengan I. So jadi V kosong sama dengan I ini, jadi maknanya I ini apa? I ini adalah 1 kosong lah kan. Dalam perwakilan vektor, dalam bracket kita buat macam ni lah. Jadi kita permudahkan, yang warna biru ni yang kamu nampak ni, ini adalah syarat yang diberi tadi tu, iaitu V0 equal to I kan. Cuma I tu saya perkemaskan dalam bentuk vektor bracket. So saya dapat 1 kosong. Jadi kita masuk je lah, kita masukkan. Kita gunakan satu ni, kita gunakan persamaan satu ni, kita substitutekan V kosong ni ke dalam setiap ni, ke dalam semua ni. Maksudnya kita dapat negatif sin kosong, dapat cos kosong kan, plus C1, just exactly macam ni lah yang saya tunjukkan sini, right, and equal it to 1 kosong, dan kita follow je, kita teruskan. Yang penting kita dapat nilai C1 ini. Jadi apabila kita buat, kita dapat nilai C1 tu adalah 1 negatif 1. Bila dah dapat macam ni, kita selesaikan, kita tambahlah, kita tambahkan hasil tambah bagi dua vektor ini. Jadi kamu perhatikan, apabila saya tambah, saya dapat yang ini. Nampak saya dapat yang dia punya velocity yang lengkap. Dia lengkap sekali ya. Ini saya baru tambah tau. Barisan ini saya baru tambah. Yang ini saya lengkapkan dia. Jadi proses yang sama kita akan gunakan untuk mendapatkan pecutan, ya, untuk mendapatkan pecutan pula, untuk mendapatkan R. So untuk dapatkan R, kita akan integratekan V yang baru kita dapat tadi tu. Macam ni ya. Jadi dimudahkan cerita, kita akan mendapatkan C2 lah pula kat sini kan. Dapat C2 kat sini. So yang ini kamu integratekan secara berhati-hati ya. Berhati-hati, jangan salah. Ini bukan differentiate tau, ini integrate. Jadi kita dapat C2 dan kita gunakan syarat untuk mendapatkan C2 ini. Apakah vektor C2 ini? Jadi apabila kita masukkan syarat yang ini, maka kita akan dapat C2 tu sebagai negatif 1, 1. Bila dah dapat C2 ini, maka kita lengkapkan. This part is C2 C2. So jadi kita perhatikan, kita ada penambahan bagi dua vektor kan. So jadi kita lengkapkan dan kita dapat jawapan yang warna pink ni. Okey, mudah kan? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4 pula. Nombor 4 pula benda yang sama. Benda yang sama, just exercise kan untuk tutorial. Cuma dibagi
dia punya acceleration tu different lah. Dia bagi 1 dan exponent power of minus t. So yang ni saya pun tak adalah teruskan juga ya. Saya just skip sikit. Saya bagi jawapan ya. Saya bagi jawapan dekat sini. So jawapan bagi VT adalah berikut. Di mana kita kena gunakan syarat yang diberi. Syarat yang diberi untuk mendapatkan C1 ini ya. Dan akhirnya C1 ini sila buat sedikit pengiraan. So saya beri jawapan C1 ni adalah sebenarnya adalah 22. Bila dah dapat C1 ni 22 dekat sini, kita tambahkan kedua-dua vektor ini. Tambahkanlah. Sebab itu kita dapat yang ini, yang VT ni. Okey. Ini baru dapat V. So bila untuk dapatkan R, nak dapatkan R position, maka kita kena differentiate pula yang ini. Jadi bila kita differentiate, kita dapatlah R. Okey, dapatkan R. Jadi kita dapat R seperti berikut, dan jangan lupa kita ada C2. So now tugas kita adalah untuk dapatkan C2. Guna condition tadi tu, guna syarat tadi tu. Syarat tadi tu kita guna, kamu sesuaikan, buat sedikit pengiraan, dan C2 ini kita akan dapat 1 negatif 2. Once kita dah dapat C2 ini, masukkan ke sini dan kita buat hasil tambah operasi penambahan bagi dua vektor, dan kita akan dapat jawapan berikut. Okey. So kalau kamu di kertas, kamu buat sedikit catatan dan kamu cuba dan make sure kamu dapat jawapan. Okey. Ini adalah nombor 4. Nombor 5 pula ada sedikit perbezaan. Soalan ni agak lain sikit daripada 4 contoh yang sebelum ini. Cuba lihat. Dia kata find to the nearest degree. Degree. Ya, degree. Tiba-tiba muncul degree kan. Degree, the angle. The angle between V and A for R. So dia minta angle. Macam mana tu? Okey, tak, yang itu tak apa. Sekarang ni kita diberi apa? Kita diberi R, betul tak? Kita diberi R, kita nak mendapatkan apa? Nak dapatkan V, nak dapatkan A, betul tak? So jadi kalau dari R kita nak dapatkan V dengan A, kita kena differentiate dia lah. So kita guna R ini, kita differentiatekan sekali, kita dapat V. Kita differentiatekan V, kita dapat A. Macam itulah. Dan jangan lupa kita juga diberi nilai T kan. So somehow kita kena substitutekan nilai T ke dalam setiap satu tu lah. Jadi saya tunjukkan solution ni macam ni. Ni ya. So now we are given R. Lepas tu kita akan, baris ini adalah differentiatekan dia. Ya. Lepas tu bila dah differentiate, kamu substitutekan nilai T sama dengan 1 tersebut, dan akhirnya kita akan dapat nilai V ni sebagai 32. Okey, sekali lagi kita akan differentiatekan nilai vektor bagi V ni pula. Differentiatekan V ni untuk dapatkan acceleration, untuk dapatkan A. Dan lepas dapatkan A, kamu dah masukkan nilai T sama dengan 1, dan kita akan dapat satu lagi yang ini pula. Yang ini dapat nilai A. So now kita dah dapat dua benda, iaitu kita dah dapat apakah V yang atas ni 32, dan kita dah dapat A. So now we are going to apply this formula. Masih ingat lagi tak? Ini chapter berapa saya tak ingat lah kan. Tapi dalam chapter 2 kot, macam itulah kot. Kita nak dapatkan angle dia. Inilah formula yang kita nak gunakan untuk dapatkan angle dia. Angle dia jawapannya adalah 15 darjah. Okay, jadi in order to get the angle, we are going to apply this formula. Cos theta sama dengan semua-semua ni lah. Jadi saya ada buat sedikit pengiraan kat sini untuk rujukan kamu semua, macam mana kita nak dapatkan V dot A. Ini dot ni bukan darab ya. Dot produk ya. V dot A macam ni, dan juga magnitude of it. So apply to this formula and kita akan dapat jawapan. Alright. Okay, dan this is our last question. Ini mungkin ada satu info yang baru kat sini ya, yang mungkin saya tidak terangkan dalam teaching video saya dalam subtopik ni lah. Okay, kita perhatikan. Find the displacement and the distance travel over the indicated time interval. Okay, apa info yang kita bagi? Yang diberi adalah position R kan? R. Now sekarang ni kita belajar satu benda baru, iaitu nak dapatkan displacement.
Nak dapatkan displacement adalah dengan menggunakan yang ini. Ya, delta R sama dengan RT2 tolak RT1. Ya, RT2 tolak RT1. Ini nak dapatkan displacement, ataupun kita boleh menggunakan integration of this one. Mana-mana satu. Tapi saya nak guna yang atas ni untuk displacement. Sementara untuk distance, saya akan menggunakan formula yang ini. Ya, untuk distance saya akan menggunakan yang ini. Okey ya, just keep in mind. Ini mungkin saya tak sempat terangkan sebelum ini, tapi kita belajar sekarang dalam tutorial. Okey, so jadi untuk mendapatkan displacement seperti yang saya terangkan tadi, benda ni mudah saja. Ini jawapan dia. Ya, untuk displacement jawapan ni yang ni, yang warna pink ni ya. Jadi macam mana kita buat? Jadi mula-mula ini adalah RT dia seperti biasalah ya, dalam bentuk bracket ini RT. Now the displacement adalah R3 tolak R1 ya. R3 tolak R1, masuk je lah. Masukkan R3 ni ke dalam sini. Masukkan saja. Lepas tu masukkan R1 ni ke dalam sini. R3 pula. T3 dengan T1. Masukkan ke dalam sini. Make use of this. Lepas tu kita tolaklah. Operasi penolakan bagi dua vektor. Okey. Itu satu. Lepas tu untuk dapatkan distance pula yang ini, kan kita kena tahulah dia punya magnitude bagi velocity. Jadi kita pun cari velocity. Velocity ni kita dapat dengan kita akan differentiatekan RT tadi tu, yang ni. Kita differentiatekan yang ini, kita akan dapat RT, iaitu kita dapat ni lah. Lepas tu untuk dapatkan distance, ini belum lagi ya. Ini belum distance lagi. Kita nak dapatkan distance sebenarnya. Ini adalah magnitude. Magnitude dia adalah seperti berikut. Yang inilah ya. Sebab kita akan guna ini dalam integration tadi tu nanti. Yang ini saya sesuaikan ya. Ini kita ada square root kan. Lepas tu kita dapat bentuk yang setara dengan square root tu. Lepas tu yang bawah ni adalah setara juga, tetapi saya keluarkan T. Ya, saya keluarkan T untuk memudahkan kita buat substitution method untuk integration. Kena faham yang tu kenapa saya buat. Ok, once kita dapat yang ni, now kita pergi kepada integration part yang ini. Ya, ini. So integration from 1 to 3. Dari sini kalau kamu perhatikan, saya akan menggunakan substitution method untuk menyelesaikannya. So yang ini kamu cuba buat. Saya dah cuba bagi panduan dekat sini ya. Sampai sini saya stop. Kamu cuba buat yang ini, dan akhirnya apabila kamu masukkan 1, 3, kita akan dapat jawapan 11.9. Ok guys, kita dah bincang lebih kurang 6 soalan. Ada 4 soalan yang very similar, 2 soalan yang agak baru, yang agak berbeza. So kita belajar sampai kat sini. Hope you enjoy the video. Kita akan sambung ke video yang akan datang.